Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Soal Rakyat. Saya Ali Iskandar. Malam ini kita akan bercerita tentang bagaimana Malaysia mula menggerakkan dirinya untuk menjana ekonomi semasa krisis COVID-19 ini. Dan sebelum ini kita dimaklumkan kerajaan dalam menangani cabaran COVID-19 ini merangkumi 6 pendekatan atau dikenali sebagai 6R. Yang pertama ialah ketegasan ataupun resolve. Yang kedua, ketahanan ataupun resilience. Yang ketiga, memulakan semula iaitu restart. Diikuti dengan pemulihan, recovery, memperkasa, revitalize, dan yang keenam, menyusun semula ataupun reform. Dan kita berada di fasa pemulihan dan hari inilah hari pertama juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilangsungkan dan kita menyaksikan peratusan yang keluar kembali bekerja melebihi 83%. Jadi ini satu perkembangan yang positif. Jadi bagaimana pergerakan ini seterusnya akan terus merancakkan ekonomi negara. Kita bersama dengan tetamu pada malam ini. Saya perkenalkan yang sebelah kanan saya terlebih dahulu, yang tidak asing lagi, Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi dan juga Fellow Akademi Sains Malaysia. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Dalam fasa PKP pun masih sibuk. Taklah sibuk sangat. Sibuk online saja. Sibuk online dan juga menerima jemputan untuk bertemu bual. Baik, terima kasih sudi bersama kami Dr. Madeline. Terima kasih. Dan di sebelahnya juga tidak asing lagi, sering ditemu bual di berita dan sebagainya, Dr. Afzanizam Abdul Rashid. Beliau adalah Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kedua-duanya sudi bersama kami. Baik, kita nak mulakan dengan Dr. Madeline. Barangkali boleh dimulakan dengan melihat bagaimana setakat ini fasa-fasa yang telah kita lalui dan sekarang kita berada di fasa keempat, fasa recovery atau pemulihan ini. Okey. Kalau tadi Eli ada menyebutkan, ya, kalau kita dengar masa pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia mengatakan kita ada 6 strategi. Yeah. So menarik je pada bila mula-mula diperkenalkan, dulu saya tak tahu pun kita dalam strategi yang pertama. Yeah. So tapi sekarang bila disebut-sebut dan saya kata sekarang kita dalam recovery phase ataupun fasa pemulihan semula. Bagi saya kan, apa yang saya lihat, Malaysia macam mana pun sekalipun bagaimana orang berkata dan sebagainya, kita saya boleh mengatakan bila saya bandingkan dengan negara-negara lain, 3 perkara yang menarik perhatian saya. Satu ialah dari segi jumlah package, nilai package tu. Saya dah congak-congak 295 bilion. Saya tak tahu nilai bilion tu berapa mana, banyak mana, mungkin orang bank dia tahu. Saya tak tahu nilai angka kosong tu di belakang tu. Mula-mula 20 bilion, lepas tu kita dengar 250 dan 210, dan recently kita baru dengar 30 lebih bilion. Bilion aja yang disebut. Itu dari segi nilai dia. Okey, ada yang mengkritik, mengata alah apalah 290 bilion, berapa banding dengan US dollar. US ataupun bantuan yang diberikan oleh negara lain. Tapi ingin saya jelaskan bahawa selain daripada nilai itu, dia juga kalau kita lihat dari segi bahagian daripada keluaran dalam negara kasar kita, dia lebih daripada 17% daripada peruntukan yang diperuntukkan untuk pemulihan ini. Jadi ini menunjukkan kepada yang ketiga, iaitu bagaimana komitmennya kerajaan kita, bagaimana begitu komitednya untuk menyelesaikan penularan COVID ini. Sebab kita ada 2 kelok yang orang ekonomi. Afzanizam, Dr. Afzanizam, kalau ekonomi dia tak sebut kelok, dia tak sah. Satu ialah melandaikan kelok kesihatan tu, penularan COVID, supaya dia landai, dan maksudnya sistem kesihatan awam kita boleh menangani kalau ada pun kemasukan kes-kes baru, mana dia sampai boleh menangani. Itu kita melandaikan, dan kita sudah dikatakan melandaikan kelok. Yang kedua ialah melandaikan kelok ekonomi dia, melandaikan kelok kemelesetan. Sebab yang kita khawatir sekarang, ramai yang tak berani nak menyebut, tapi ada juga yang menyebut bahawa kita sekarang berhadapan dengan satu keadaan yang memang sukar. Ada yang nak nyebut depression, tapi saya rasa belum lagi sampai. Dia taklah sama sampai 1930-an. Tapi yang boleh kita sebut ialah kita sekarang memang keadaan ekonomi kita memang mencabar. So bagi saya, bila kita lihat fasa-fasa yang dilaluinya, kita sekarang dah ke fasa yang keempat, dan dalam masa terdekat lagi kita akan sampai fasa 5 dan ke-6. Tapi fasa ini lagi lebih mencabar because it's going to be long term. Jadi maknanya dengan keadaan yang sedia ada memang lebih mudah, bukanlah kata mudah, tetapi boleh you boleh inject, you boleh masukkan duit, suntikan. Tapi dalam jangka masa panjang, ia melibatkan ekonomi domestik, dia melibatkan ekonomi antarabangsa. So itu cabarannya berlainan. Okey, itu je dulu Eli. Panjang jawapan. Tak mengapa. Dr. Afzanizam, barangkali ada input tersendiri? Okey, tadi Dr. Madeline sebut komitmen kerajaan kan.
dan skala yang ditunjukkan oleh kerajaan dalam memperkenalkan pakej rancangan ini. Kalau kita tengok pakej rancangan itu, dia banyak siri kan. Yeah. Bermula sekitar berapa tak ingat dalam 20 bilion macam tu, sekarang dah sampai ke seperti yang sebutkan tadi 295 bilion. Yeah. So maksudnya kerajaan begitu cakna dengan apa yang telah berlaku sekarang ni, dan berdasarkan angka-angka yang ada sekarang lah, pertumbuhan ekonomi pada suku pertama pada kadar 0.7% itu satu pertumbuhan yang sangat lemah lah, walaupun positif tapi sangat-sangat lemah. Itu kita ambil kira orang kata itu PKP yang bermula pada 18 Mac. Yeah. 18 Mac dah sampai 0.7. Cuba kita bayangkan dalam suku kedua pula, agak-agaknya berapa memenangkan PKP itu secara penuh pada bulan April, secara penuh pada bulan Mei, PKP dan PKPB, dan sekarang ni kita arah PKPP lah. So berkemungkinan dia punya GDP ataupun KDNK itu dijangka akan menguncup. Dan kalau kita lihat press announcement ataupun siaran akhbar yang diterbitkan oleh pihak Bank Negara pun, mereka pun dengan jelas menjelaskan bahawa berkemungkinan suku kedua nanti akan berlaku apa yang dikatakan penguncupan KDNK lah. Kalau bahasa kasarnya meleset lah. Meleset. Itu yang kita risau-risau sangat tu. Ya, sangat risau. Sangat risau, dan memang kita dapatlah lihatlah banyak pekerjaan telah dikorbankan yang disebabkan oleh pelaksanaan PKP tadi itu. Because dalam keadaan kerajaan berhadapan dengan COVID-19 ni ada dua keutamaan yang saya nampak. Keutamaan yang utama, yang pertamanya kesihatan. Yang kedua ekonomi. So pada peringkat awalnya itu mereka memikirkan soal kesihatan. Jadi ekonomi itu jadi nombor dua. Jadi itu yang menjadi kata itu tadi disebutkan perataan keluk jangkitan COVID-19 kan. Itu merupakan suatu objektif utama pada awalnya lah. Betul. Tapi kita dah nampak lihat dah kejayaannya tu. So sekarang ni keutamaan itu dah berlari arah ke ekonomi pula. Jadi kalau kita lihat dia punya pendekatan yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan, saya kira berstruktur. Dan kita yang orang awam pun boleh nampak dia punya impaknya tu. Jadi saya harap benda ni berterusan lah. Baik, kita mendapat pengiktirafan dengan keupayaan kita dan kejayaan kita melandaikan kelok tu. Saya gunakan terma kalian berdua lah ya. Dan untuk melandaikan kelok satu lagi ni yang sebelum ni tidak dijadikan keutamaan, ya Dr. Madeline. Adakah kita berada di fasa yang tepat ataupun kita mungkin terlalu berhati-hati sebab bila dibuat pengumuman oleh Bank Negara penguncupan itu akan berlaku? Adakah ini bermakna kita lambat ataupun kita tidak bertindak seiring dari aspek kesihatan dan juga ekonomi ataupun bagaimana? Okey, dalam situasi ini yang uniknya about kali ini sebab sebelum ini kita pernah berhadapan dengan krisis sering ada orang pernah bertanya kenapa kita tidak menggunakan sekatan mata wang seperti kita buat dalam tahun 1997. Masalah di berlainan. Saya nak kaitkan dulu untuk membandingkan 1997 98 kita ada krisis keuangan. Dia berlaku hanya pada satu sektor saja. Bermula dengan sektor keuangan, kita melihat spekulasi dan sebagainya, dan bagaimana berlakunya pengaliran keluar bukan mata wang, pelaburan dibawa keluar. Itu 1997-98. Zaman tu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ketika itu apabila kita melaksanakan sesuatu tindakan, semua dunia melihat Malaysia dan mengecam kita, mengatakan kita menongkah arus. We are going against the flow. Tetapi kita lihat apakah kesan. Memang itu risiko yang sangat-sangat tinggi yang diambil oleh Malaysia. Saya masa itu kecup-kecup perut sebab sebagai pelajar ekonomi, kita diajar dalam keadaan krisis, maka you ketat. You jangan berbelanja, simpanlah duit, letak dalam mana tin Milo ke mana-mana, jangan belanja. Tiba-tiba Tun Mahathir ketika itu tiba-tiba dia kata you go and belanja. Kita buat sale banyak-banyak. Then we realise sebenarnya dia ada pendekatan lain. Keynesian economics akan mengatakan aggregate demand, aggregate supply. Maksudnya kalau tidak ada permintaan, macam mana ada penawaran? Jadi maknanya itu langkah diambil. We are done with that, so we survive and blah blah blah. Then 2008, 2009 berlaku lagi sekali lagi, tapi kali ini berlaku berpunca di luar negara, subprime crisis. Jadi satu lagi ia meninggalkan kesan terhadap sektor kewangan kita juga dan perumahan. Masa tu. So kita survive that one because we are not, bukan saya kata kita tak much affected. Now kali ini, aduh Pak kata orang Indonesia, luar biasa sekali. Tiba-tiba kita bermula dengan
masalah kesihatan yang tidak kita fikir bahawa ia boleh meninggalkan kesan begitu mendalam terhadap kesemua real sectors kita. Bukan satu-satu sektor. Kalau dulu satu sektor tangani situ, tapi this one you look at it. So dia bermula dengan apa yang berlaku di China dan kemudian menular di seluruh dunia. Now, soalan dia jawab baru nak sampai exam jawab soalan. Okey. Adakah kita melakukan sesuatu yang terbaik? Kalau ditanya saya dalam keadaan apa yang kita telah lakukan, we did the best we can. Dalam keadaan yang kita dalam keadaan yang sedia ada dan dengan sumber yang ada pada kita, mula-mula kita dikejutkan dengan berita 1 trilion hutang sampai ramai yang bertanya macam mana kita nak bayar benda ni semua kan, suntikan itu, tapi rupanya Perdana Menteri tidak akan mengumumkan sesuatu kalau kalau tidak ada wang kan. Itu logik saya lah. Okay? Jadi bagi saya dia tidak terlalu lambat dan dia tidak juga terlalu awal sebab dan kita tidak saya tidak menjangkakan yang kerajaan teragak-agak. Saya melihat dengan nilai yang diberikan, walaupun saya antara pengkritik utama masa Tun Mahathir melancarkan 20 bilion, saya kata tambahlah sikit sebab saya tengok negara lain banyak sikit. Bila saya sebut tu, saya terbayang 30 bilion. Sekali bila dilancarkan package yang tahun 2020 tu, Tan Sri Mahyudin melancarkan 250 bilion. Saya antara orang yang paling terkejut, teruja dan sebagainya. Jadi to me, apa yang telah dilakukan ialah kerajaan dalam kebijaksanaan yang ada, dengan sumber yang ada, dengan keadaan yang ada, saya merasakan mereka telah melakukan apa yang terbaik yang mungkin. Okey. Itu je lah. Dr. Afzal Zam? Itulah. Krisis COVID-19 ni, selain kita bercakap tentang norma baru dan sebagainya itu, saya suka nak kaitkan dengan pengataan ekonomi itu sendiri. Kita bercakap tentang KDNK itu macam mana dikira dan sebagainya kan. Dan sekarang ni kita dapat lihat bila PKP itu dilaksanakan, ekonomi itu hampir terhenti, hampir orang kata tu paralyzed, lumpuh. Dan bila lumpuh, kita dapat lihat kesannya itu secara real. Tadi saya sebutkan tadi kan 0.7% tu. Kalau jadi sepatutnya sebagai orang awam mereka dapat lihat sendiri bagaimana pentingnya. Tadi Dr. Mendi ada sebut tentang perbelanjaan tadi, perbelanjaan domestik. So pentingnya untuk perbelanjaan domestik tu dijanakan. Dan pada ketika COVID-19 tu, pada ketika kita laksanakan PKP tu, ekonomi tak boleh nak bergerak disebabkan semuanya terhenti. Jadi ekonomi tu merudumlah. Tetapi bila dah keluk jangkitan dah diratakan, keutamaan telah beralih arah kepada sektor ekonomi dan masa itu kita dapat lihat kerajaan dengan secara agresifnya memperkenalkan pelbagai pakej rancangan ekonomi. So apa yang cuba dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan perbelanjaan domestik tu. Tapi nak laksanakan perbelanjaan domestik tu bukan mudah juga. Kerana kalau kita lihat secara logiknya lah, kalau orang awam ataupun isi rumah macam Dr. Mendi cakap tadi, dia akan macam takut-takut nak belanja. Macam mana nanti kan kerja tak dan sebagainya. Yang pihak kata tu peniaga, kalau nak belanja ke apa ke, takut tak ada untung, tak ada demand dan sebagainya. So tinggal pihak kerajaan lah, dia menjadi satu mangkin, satu orang kata tu pencetus kata tu semangat, animal spirit lah so to speak, untuk orang kata tu menjana kegiatan ekonomi itu. Jadi dengan pelbagai pakej rancangan diperkenalkan, dan rancangan itu pula bukan datang daripada pihak kerajaan ataupun pihak kerajaan persekutuan saja, datangnya dari pelbagai sumber, daripada pelbagai agensi kerajaan yang berkaitan. Jadi secara kombinasinya besar dia punya tu. So tak salah saya kalau dengan 290 bilion ni, 90 bilion ni lebih kurang 20% daripada KDNK. So satu angka yang besar. Kalau kita lihat tahun 2009 dia punya pakej rancangan tu sekitar 10% macam tu. So sekarang dah 20%. So sekali ganda daripada nilai sebelumnya. Jadi sangat signifikan. Sangat signifikan. Baik, kita bercakap tentang kita nak berbelanja domestik tapi tak ada duit. Itu yang kita takut. Jadi sekarang ni kesuntikan daripada kerajaan untuk memastikan poket kita terisi dan kita dapat berbelanja. Lepas ni kita akan berkongsi lebih lanjut tentang pakej atau pelan terbaru ini, penjana yang membolehkan kita pulih dan kemudian merancangkan ekonomi kita dalam Soal Rakyat selepas ini. Baik,
Baik, kembali dalam Suara Rakyat. 5 Jun lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan satu lagi plan dalam mengendalikan situasi ekonomi Malaysia ini, iaitu Penjana, Plan Pemulihan Jangka Pendek yang bermula Jun hingga Disember 2020 ini dengan mengutarakan 3 teras. 1, memperkasakan rakyat, kemudian melonjakkan perniagaan dan ketiga, merangsang ekonomi. Ini peruntukan 35 bilion bersama dengan 40 inisiatif. Kalau diikutkan daripada teks ucapan memang panjang lebar dan kita barangkali rakyat ni pick and choose yang mana kita rasa ada kaitan dengan kita secara langsung. Okey, Dr. Melin, mungkin boleh ulas sikit tentang penjana ini. Okey. Yang pertama perlu kita bezakan antara penjana dengan package. Orang ingat benda yang sama. Okey. Kalau yang sebelum ni kita melihat yang disebut ialah package ransangan. So dalam bahasa Inggeris stimulus package. Stimulus ni ialah untuk memacu ekonomi dan sebagainya. Jadi dia tidak ada satu rancangan dalam okey apa yang kita nak capai dalam jangka masa panjang. So we have the first package yang diperkenalkan pada kerajaan yang lepas, iaitu 20 bilion. Dan yang package yang kedua yang besar sekali 250 bilion untuk yang kedua, dan di situ digariskan 3 perkara tadi, iaitu rakyat, PKS atau perusahaan, dan ketiga adalah ekonomi. Dan lepas tu kita ada lagi satu tambahan lagi bila didengar ada rungutan yang mengatakan kenapa beri kepada rakyat, bukan dia menjana ekonomi, dia mengguna. So banyaklah berkelahi dekat Facebook. Saya pun menengok, ya ampun, saya kata okey. Dan sekarang kita mendengar satu lagi, kenapa tak disebut package? Dia disebut plan pemulihan. Now, why is it called a plan pemulihan? Sebab dia selalunya kalau plan ni, dia ada satu jangka masa. Okay? Satu jangka masa ni dalam perancangan, dia akan melibatkan 3 jangka masa. Satu jangka pendek, satu jangka masa sederhana, dan satu jangka masa panjang. So dalam kes ini ia digelar sebagai jangka masa pendek. So dalam jangka masa pendek ini kerajaan kata ini yang nak dilakukan. Kami memperuntukkan 35 bilion, 2 bilion lagi. Okey, nak mencapai ada matlamat dia pada penghujung, sebab typical like any business atau economics, dia akan kata selepas ini nanti apa yang outcome dia. So dia mesti ada outcome dia. Berapa yang akan kita capai dan sebagainya. Jadi pelan pemulihan ini menggariskan, kita lihat ada 40 inisiatif. Macam you kata tadilah, saya pun tak tahu berapa tebal saya masa mendengar PM 19 muka surat. Oh my goodness. Masa saya dengar PM yang berhormat Perdana Menteri berkata, tapi mata saya terbeliak juga. Sebab banyak juga yang dah dilakukan. Ada yang saya sangat minat, ada yang saya bukan saya kata minat apa, sebab sebagai penganalisis kita kata oh ini apakah kesan dia. Okay? So bila saya rangkumkan ke pelan ini, boleh saya katakan dia adalah satu pelan yang bertujuan untuk meringankan beban akibat daripada COVID ini. Dia bukan penyelesai masalah. Sebab ada orang kata, kenapa saya tak dapat duit ni, macam mana saya nak survive 5 tahun lagi. Itu bukan tanggungjawab pelan ini. Pelan ini hanya menggariskan bagaimana nak meringankan beban rakyat. Sebab kalau kita tengok pelan 35 bilion itu memang peruntukan yang besar diberikan untuk menyelesaikan, sebab isu rakyat ni penting. Ada orang kata sebab politik. Itu suka hatilah siapa yang nak cakap-cakap. Tapi yang penting dalam segala ekonomi plan, manusia itu yang penting. Okay? So nombor 1 rakyat, yang kedua baru disebut tentang bisnes. Bagaimana nak memulihkan ekonomi melalui bisnes. Tapi itu businesses, PKS, perusahaan kecil sederhana. Now kita melihat yang 1, nombor 2. Now yang ketiga tidak disebut sangat, iaitu makroekonomik. Sebab yang itu nanti saya menjangkakan akan disebut dalam pelan pertengahan ataupun jangka masa jangka panjang. Selalunya dia melibatkan investment, makroekonomik dan sebagainya. Dia tidak lagi tertumpu pada individu ataupun dia tidak tertumpu pada PKS. Tapi makroekonomi. Bagaimana kita nak memastikan ekonomi kita betul-betul berdaya tahan dalam masa yang akan datang dan juga lestari, bersifat inklusif. Itulah yang saya boleh sebut dulu. Ada juga disebutkan tentang dalam usaha menarik pelaburan baharu dan sebagainya. Tapi doktor sebutkan tidak disebut secara terperinci. Betul. Belum lagi. Belum lagi. Sebab ini fasa pemulihan yang lebih ditekankan kepada kemaslahatan rakyat. Itu yang memperkasakan rakyat ini. Dr. Hafizan Nizam barangkali boleh memberikan sedikit pandangan tentang kita berhadapan antara lain situasi yang paling genting ialah pemberhentian kerja, pengangguran dan sebagainya. Jadi pelan ini juga melihat situasi itu dan bagaimana dari segi percaturan ini, dari segi
inisiatif ini dapat sikit sebanyak memberikan kelonggaran untuk menjalankan kerja masing-masing pada masa sama menyuntik juga ekonomi. Kalau kita dapat lihat dalam program penjana ni, program subsidi upah telah pun disambung untuk tempoh 3 bulan yang seterusnya. Jadi saya kira langkah tersebut amat tepat bagi orang kata tu memberi ruang kepada para majikan untuk mengekalkan para pekerja mereka lah. Maksudnya upah tu telah diberi subsidi, jadi dari segi kos operasi, kos buruh tadi tu dapat dikurangkan lah. Jadi memberi satu insentif bagi para peniaga untuk mengekalkan para pekerja mereka. Jadi saya kira itu satu langkah yang kata mendapati apa itu kehendak semasa lah, kerana kita dapat lihat kadar pengangguran dah mencapai 3.9% pada bulan Mac hari itu, dan mungkin akan naik lagi untuk tempoh yang terdekat ni. Kalau kita lihat Ketua Perangkawan kita Dato' Mat Uzi mencadangkan kadar pengangguran itu sekitar 3.5 ke 55%. Kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh pihak SOKSO baru-baru ini, mereka melihat 4% ke 55%-nya bagi saya itu satu angka yang tinggilah. Kerana Malaysia ni kalau kadar pengangguran yang dikatakan guna tenaga yang penuh sekitar 3.2 ke 3.4 macam itulah lebih kurang. So kalau 3.9 pun dah teruk dah. Jadi memerlukan satu kata tu campur tangan pihak kerajaan. So jadi program subsidi upah tu saya kira satu yang tepat. Selain daripada itu saya nampak juga isu-isu jangka pendek yang masih membelenggu ekonomi kita. Tadi Dr. Medi menyebutkan makroekonomi kan. Langkah yang saya suka antaranya adalah betul lah berkaitan dengan sektor hartanah, iaitu pengecualian duty stamp, yang mana kempen pemilikan rumah itu disambung lagi untuk ni tempoh yang akan datang ni. Kemudian RPJT diberi kelonggaran, pembelian rumah yang ketiga juga dari segi marginnya itu diberi kelonggaran jugalah. Kalau kita lihat home ownership campaign pada tahun lepas dilaksanakan, kita dapat lihat dia punya ada keberkesanannya. Kalau kita lihat dari segi stok rumah yang tidak terjual, rumah yang dah siap, rumah yang dalam construction, rumah yang belum dibina lagi sekitar dalam 141,000 pada suku pertama 2019. Dan ketika ini pada suku pertama dah mencapai 123,000 rumah yang tidak terjual. Maksudnya berlaku penurunan. Jadi saya kira dengan pengenalan semula home ownership campaign dan sebagainya ni, saya kira dapat untuk mengurangkan kata itu stok hartanah yang tidak terjual ni. So saya kira itu dia punya sasaran yang terdekat lah. Dan kemudian kita dapat lihat sektor otomotif. Cukai jualan telah dimasukkan untuk satu tempoh yang tertentu lah. Di satunya memberi berita yang gembira bagi mereka yang merancang untuk membeli kereta lah. Kerana harga sales tax ataupun cukai jualan itu terletak dalam pengiraan kos. Betul. Kan. Jadi kita dapat lihat jualan kereta pada bulan April merudum ke paras 141 unit saja. Rata-rata dia punya trend tu 141 unit saja. Bukan ribu Bukan. Biasanya lah 40,000, 50,000 sebulan. Macam itulah dia punya jualan dia. Tiba-tiba bulan April 141 unit saja. Jadi kalau dengan adanya pengenalan pengecualian cukai jualan ni seharusnya dapat meningkatkan semangat bagi rakyat untuk menukar kereta dan sebagainya, dan memberi kesan kepada sektor otomotif. Kerana sektor otomotif ini satu sektor yang dia punya rantaian tu sangat kompleks. Baik daripada penciptaan keretanya, baik daripada penjualannya, baik daripada maintenance-nya. So dia punya ada kesan gandaan yang bakal berlaku apabila sektor otomotif tu diberi penekanan. So saya kira agak menyeluruh sebenarnya kalau kita lihat. Okey, Dr. Afzal, saya masih nak bersama dengan anda lagi tentang sektor-sektor ni, hartanah dan juga otomotif sebagai contoh diberikan pengecualian oleh kerajaan. Jadi nampak harga tu lebih appealing lah untuk rakyat. Tapi adakah rakyat ketika ini rasa lebih selesa untuk berbelanja ataupun membuat pelaburan sebegini? Sebab ini fasa yang kita nak bebas pun tidak, kita nak berbelanja pun kita kena fikir banyak kali sebab banyak perkara yang tidak tentu sebelah sini. Jadi bagaimana untuk mengimbangi supaya walaupun harga dah ditolak cukai dan sebagainya, nak menggalakkan orang untuk membuat pembelian. Betul. Ramai yang cakap, marilah kita belanja, kita nak tolong ekonomi. Sebenarnya itu tak betul juga sebenarnya. Sebenarnya apabila nak berbelanja tu kita kena fikir juga kemampuan kita dan sebagainya. Bukan belanja secara sembrono. Kalau kita sebagai orang awam pun apabila meminjam pun dengan bank, pihak bank pun akan menilai keupayaan bagi sesuatu peminjam tu sama ada mereka ni boleh bayar atau tidak. Jadi dalam hal ini, pasal tu saya tengok dia punya tempoh tu panjang. Kan setahun
tahun lebih kurang. So sekurang-kurangnya dia memberi ruang untuk rakyat Malaysia untuk berfikir adakah ia sesuai untuk beli ataupun menggunakan duit yang ada tu untuk membuat pelaburan dan sebagainya. Jadi apa-apa hal pun dia bukan suatu benda yang tidak rasional. Maksudnya nak beli kereta, of course kita kena kira banyak faktor. Kereta dah lama pakai berapa lama, berapa trade-in values dan sebagainya. So banyak dia punya nitty-gritty-nya lah. Setiap keputusan tu bagi setiap individu sangat-sangat berbeza. Jadi saya kira itulah dia punya natijahnya lah. Ya, walaupun nampak macam menarik, kita tak boleh gairah jugalah pada masa yang sama ya. Doktor nak tambah? Mungkin saya satu yang boleh saya tambah sikit ya. Biasanya bila dalam keadaan krisis ni memang kita berhadapan dengan dua senario. Satu, orang memang takut nak berbelanja tapi ini yang nanti akan menyebabkan ekonomi tidak bergerak. Tapi apa yang saya ingin sebutkan tadi, memang kita boleh berbelanja, dua perkara yang perlu kita lakukan. Satu, buy Malaysia first. Beli barangan Malaysia dulu, beli perkhidmatan Malaysia dulu, itu yang pertama. Yang kedua ialah apa yang kita katakan, kalau you berbelanja, biar dia untuk productive resources, untuk sumber-sumber ataupun apa yang kita gelar perbelanjaan yang bersifat produktif. Nah, apa maksud produktif? Yang boleh menjana pendapatan, yang boleh menjana hasil kepada isi rumah. Kalau nak beli kereta sebab nak berlawan dengan, sebab Ellie dah beli kereta baru tahun lepas, sebab nak berlawan, itu bukan caranya. So, kalau kita nak membeli kereta, sebab tiba-tiba saya nak berniaga. So, ada peluang itu. Begitu juga ada setengah orang tu sejak kebelakangan ni, kan ramai yang menjual atas talian, yang buat kek dan sebagainya. Mungkin dia nak beli mixer yang baru. Yang itu okey bagi saya. So maknanya boleh berbelanja. Tadi disebut jangan sembrono, satu pasal Jawa ke apa. So yang kedua bagi saya yang lebih penting, buy Malaysia first. Yang ketiga ialah kita mesti menggunakan berbelanja untuk yang kita kata productive resources, yang boleh menjana hasil kepada isi rumah. Yang ada nilai tambah. Ya, betul, nilai tambah. Okey, saya nak berbalik kepada tentang sektor pekerjaan dan juga suntikan kerajaan menerusi plan terbaru ni, penjana ini. Perdana Menteri memberikan contoh Kak Raziah yang pengusaha Taska ketika di pakej prihatin dahulu dapat manfaat geran khas prihatin 3,000. Di bawah penjana pula Kak Raziah dapat menikmati lanjutan subsidi upah untuk 3 bulan lagi, kemudian pembukaan Taska selepas PKP, kemudian Kak Raziah juga layak menerima bantuan Taska sebanyak RM5,000 dan juga insentif kursus asuhan sebanyak RM900 bagi setiap pekerja. Ini nilai wang juga yang diagihkan secara langsung dan juga tidak langsung. Maknanya boleh je bagi terus kepada Kak Raziah. Betul. Tapi dibagi dengan cara. Apa pandangan Dr. Madeline? Terima kasih ya. Saya harap Kak Raziah itu kawan saya yang bernama Kak Raziah juga. Sebab dia juga pengusaha Taska. Mungkin juga dia. Sekarang ramai orang claim dia menjadi Kak Kiah dan juga Kak. Okey, but never mind. Terima kasih ya. So masa saya mendengar pengumuman itu, memang dalam apabila kerajaan memberi bantuan, sebab saya ingat lagi apabila pertama kali yang 250 bilion, ramai yang mengatakan alah bukannya banyak mana pun kerajaan bagi. Sebenarnya ini duit rakyat dan sebagainya. Sebab cara tu berbagai. Macam tadi kalau kita sebut moratorium tu, tak adalah kerajaan bagi duit macam tu, tetapi macam yang membeli yang RM30 tu yang diberi pada orang macam saya nanti naik MRT atau public transport, memanglah mungkin kerajaan tidak segahlah menyentuh dalam dompet saya. Jadi maknanya di sini bantuan boleh diberikan dalam bentuk in kind atau dalam bentuk yang kita nampak, ataupun dalam bentuk langsung, ataupun dalam bentuk yang tidak langsung. Disebabkan ada bantuan ini, maka kita tidak perlu berbelanja untuk banyak benda lain lah. So dalam ekonomi ini kita memang ada yang direct benefit dia dan juga indirect benefit dia untuk dimanfaatkan. Jadi maknanya bila kita dengar Kak Raziah tadi, memang saya tertarik sebab pada mulanya masa Kak Kiah punya cerita, first time Perdana Menteri Cik Kiah, dia menggunakan analogi itu tersebut. So dia senaraikan, saya kata ini sangat menarik sebab saya seorang pendidik, ini sangat mudah untuk rakyat fahami kan. So saya pun buatlah sendiri untuk orang Iban pula, bukan orang Iban, untuk rumah panjang. Indai Dome saya gunakan. Saya post dalam Facebook, saya happynya orang Iban sebab dia faham, kalau dia menjual ni dia akan dapat begini. So benda-benda begini bunyinya nampak simple tetapi kalau dia boleh memberi kefahaman kepada rakyat, so dia lebih mudah So balik pada Kak Raziah tadi, memang saya tengok bukan main lagi Kak Raziah, banyak bantuan yang diperolehi, banyak insentif yang diperolehi, dan juga mungkin pengecualian cukai tak lama lagi. So macam Taska, sebab mereka banyak terkesan oleh
taskan dan juga pendidikan. Sekarang pendidikan pun belum masuk lagi. Itulah dia. So Ya. jadi kita melihat bagaimana bantuan kerajaan ini memang betul-betul meringankan lah bagi saya. Ya. Bukan menyelesaikan lah. Baik. Dr. Afzina, meringankan itu satu perkara. Cuma dari mata rakyat, ini bantuan yang tidak dilihat secara terus, kan tidak diberi secara terus. Jadi bagaimana dilihat setakat ini kesempatan diambil oleh rakyat dalam bantuan pakej-pakej bantuan yang diberikan kerajaan ini? Sebab ini sebenarnya sangat membantu, bukan hanya membantu jangka masa sekarang tetapi juga pada masa depan. Ya, pakej latihan dan sebagainya yang diberikan bantuan oleh kerajaan. Bagaimana rakyat sepatutnya mengambil kesempatan di ketika ini? Saya kira satu maklumat itu sendiri, sebagai rakyat kita perlu orang kata tu sensitif tentang apa yang telah diumumkan. Kerajaan hanya memberi satu platform untuk mereka ini memajukan diri mereka lah. Ya. Tetapi kalau rakyat tu memilih untuk berpeluk tubuh saja, saya rasa itu satu strategi yang salah lah. Jadi apa yang berlaku patutnya dengan teknologi maklumat yang di hujung jari saja, patut mereka boleh orang kata tu explore apakah opportunity ataupun peluang-peluang yang boleh diceburi. Dan banyak saya kira sektor perbankan pun, saya ambil contoh Bank Islam sendirilah. Kami setiap tahun, dah rasanya tahun kedua, maksudnya tahun ketiga, kami melancarkan kata tu program latihan untuk peringkat PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana. Kami buat satu kelas, kami bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia untuk melatih golongan ataupun para peniaga PKS ni untuk memajukan mereka. Kami menggunakan modul yang telah diperkenalkan oleh pihak UIM lah. Itu pihak Bank Islam sendirilah. Jadi kalau katakanlah rakyat tu ataupun para peniaga itu tidak mengambil tahu tentang apa yang kerajaan telah umumkan, itu sesuatu yang sangat amat merugikan lah. Kerana banyak, saya kira banyak agensi kerajaan, SME Corp dan sebagainya yang menyediakan latihan, memberi satu pendedahan tentang strategi perniagaan dan sebagainya. Kerana perkara-perkara ni memang orang kata tu bukan mudahlah untuk berjaya, kerana perniagaan itu sendiri, landscape perniagaan itu sendiri pun sangat-sangat berubah-ubah. Even syarikat yang besar pun menghadapi satu masalah yang besar. Kita tengok sektor airlines contohnya, dengan berlakunya COVID-19 ni, mereka terpaksa mikir apakah cara yang terbaik. Begitu juga sektor perbankan dengan perkembangan fintech dan sebagainya. Jadi perubahan ataupun cabaran perniagaan itu sentiasa berlaku. Cuma COVID-19 ni dia menerukkan lagi lah keadaan tu. Jadi lebih memerlukan seseorang peniaga itu memfikirkan apakah strategi yang terbaik untuk keluar dari kemelut ni. Ya, ini kesempatan rakyat sebenarnya untuk memperkasakan diri, memahami segala insentif yang diberikan kerajaan. Bukan hanya sektor perbankan, ya, sektor pendidikan, sektor kreatif juga, ya, ada MyDeck dan sebagainya. Yang sebenarnya kalau kita betul-betul gunakan kemudahan internet percuma itu, macam-macam kita boleh dapat manfaat dengan bantuan yang diberikan. Doktor berdua, kita nak berehat seketika, ya. Selepas ini Suara Rakyat akan kembali dengan perbincangan lanjut sekali nanti. Kembali dalam Suara Rakyat, bercakap tentang menjana ekonomi semasa krisis COVID-19 bersama dengan Dr. Madeline Burma dan juga Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid. Kita sedang bercakap tentang mengupayakan rakyat untuk berbelanja dan juga menjana ekonomi dan membuat pembelian yang produktif, ya. Dan salah satu perkara yang kita lihat sepanjang fasa COVID-19 ini ialah keupayaan untuk lahirnya bisnes-bisnes dalam talian ini. Dan pada pandangan Dr. Madeline lah, landscape digital kita setakat ini adakah bagus, adakah kondusif ataupun bagaimana? Okey, apa yang boleh saya kongsikan ini dari segi pengamatan saya, selama ni sebelum kita mengalami penularan COVID dan sebagainya, bila kita tengok dalam Facebook ni memang biasanya cerita politik. Hampir 80% cerita politik. Kalau you tengok mana tu politik dan sebagainya ataupun cerita-cerita perkongsian yang lain ni. Tapi sejak kebelakangan ni, setiap kali saya membuka tu, at least 4-5 tu semua berniaga atas talian. Okey. Saya bercerita dari perspektif rakyat, ya, bukan I'm not talking about the big businesses. So bila saya tengok ini, saya melihat cara mereka berniaga bukan seperti yang kami ajar kat universiti lah. Dengan ada 4P lah, 3P lah, pricing produk, you know, all the things. Supply demand. Supply demand tak ada, kelok semua tak ada. Saya tengok dia ambil je barang, dia jual dalam bahasa yang they have their own market. Dan saya yakin mereka ni memang sudah ada what they call it, they have their own customers. So jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah
usaha kerajaan yang selama-lama ini dengan pening kepalanya mempromosikan berbelanja wang berjuta-juta ringgit, of course waktu ini mungkin mereka baru terdetik dalam kefikiran saya, kenapa tidak saya mencuba. So inilah waktu mereka mencuba dan ramai yang mencuba. Memang jumlah yang gagal tu mungkin ada yang tak ada jualan, tapi bagi saya yang penting dia menjadi apa yang kami gelar sebagai nascent entrepreneurs, usahawan yang baru-baru nak bermula. Sebab ini yang sangat sukar dalam keusahanan ini. Nak memulakannya, saya tak boleh bayar orang Iban nak pergi berniaga. Sebab bagi orang Iban, kalau dia dapat barang, bagi je kat orang. Sebab bukan untuk dijual. Sama juga orang Melayu zaman dulu. So sekarang baru you ajar, you sebenarnya benda tu boleh dijual dan you mendapat hasil. So sekarang bila saya tengok, orang Iban, saudara mara saya dah pandai berjual, dia jual midin, boleh jual atas talian sebab dia tak ada cara lain lagi. Jadi maknanya COVID ini dan juga MCOC atau AKPB ini menyebabkan kita untuk mencari satu laluan baru yang selama ini memang kita tidak pernah terfikir, kita tidak berani nak berfikir. Saya tidak bayangkan orang Iban nak kebanyakan yang di luar bandar lah, yang di bandar tu tak ada masalah, yang kata macam mana nak berniaga. So tadi ditanya, adakah mereka ni tech savvy. Yang saya tahu kebanyakan mereka tu tidak, tapi disebabkan dia tahu sebenarnya you boleh jual atas talian, atas Facebook, tapi bila dia dah pandai sikit, dia kata kita okey lah, dan dia boleh jual dengan cara yang lebih baik. Tapi bagi saya yang nascent entrepreneurs ini yang baru nak muncul, yang baru nak ada bibit-bibit keusahanan tu, saya rasa ini adalah peluang yang sangat-sangat baik dan saya melihat kemunculan mereka ini. So itulah pandangan saya dari segi pengamatan saya bila saya membuka social media dan sebagainya. Yang hebat tu lagi makin hebat. Tak payah jauh, kita ambil Puan Sugu je. Pavitra. Saya sampai sekarang pun. Tapi saya jelas juga dia jemput PM aja makan rumah dia kan. Betul, dan PM harap dia buka restoran lah. Dia buka restoran. So itulah bagi saya itu adalah contoh yang a classic example. Alright. Okey, Dr. Hafzan, ini seolah-olah macam satu landscape baru kepada perjalanan ekonomi secara kecil-kecilan. Dan adakah ini bersifat sementara saja sebab orang sebelum ni masa PKP tak boleh bergerak. Betul. Jadi itu caranya. Lepas ni bila dah bertebaran semua, ini akan terpinggir sikit atau bagaimana? Saya tak nampak benda tu bersifat sementara kerana perniagaan atas talian ataupun transaksi atas talian ni telah pun berlaku sebelum ini. Cuma bila berlaku COVID-19 dan PKP dan sebagainya, dia mempercepatkan proses tu tadi. Kerana kita dapat lihat perniagaan online tu bercambah ataupun maju ketika PKP. Pasal kita kena faham ekonomi Malaysia ni, satulah benda yang saya perhatikan. Rakyat Malaysia memang suka belanja. Tidak nafikan. Betul. Saya pula sebagai ahli ekonomi, kita nak tengok dia punya apa bukti empirikalnya tu kan. So kita tengok apa yang dikatakan marginal propensity to consume. Itu agak teknikal. Maksudnya kecenderungan untuk berbelanja lah. So di Malaysia ni antara yang tertinggi. Antara yang tertinggi di Asia Tenggara ni. 0.53 macam tu. Singapura dalam sekitar 0.3. So maksudnya bagi setiap ringgit kenaikan pendapatan, ia menterjemahkan 53 sen perbelanjaan. Di Singapura dalam 30 sen macam tu. So tak banyak. Kita banyak. Lebih separuh. Kita lebih daripada mereka. Jadi baik tak baik itu sangat subjektif. Tapi yang penting kecenderungan untuk belanja tu ada. Cuma sekarang ni platform untuk berbelanja tu sekarang ni dah pelbagai. Tidak lagi mengunjungi orang kata tu mall ataupun dan sebagainya, dan dengan PKP ni apatah lagi kan. Jadi dah beralih arah ke online, dan online pula saya tengok dia kalau nak menceburi dalam online ni tak boleh sebarang-sebarang juga. Kena mendalami ilmu dia juga. Saya perhatikan jugalah dalam contoh YouTube. Saya tengok ada apa yang dikatakan tips-tips macam mana jadi YouTuber yang bagus. Macam-macam lah cerita. Antara yang saya faham, video tu macam mana nak buat, kena tahu kontennya apa, lepas tu kena selalu buat. So benda-benda tu satu yang ilmiah saya rasa. Dan ini saya kira ramai perniagaan-perniagaan atas talian telah pun mengambil kesempatan, dan saya tengok banyak dah YouTube dan penggunaan sosial media dan dapat diterjemahkan melalui transaksi online yang pelbagai. Dan kerajaan pula dah perkenalkan e-wallet atau e-dompet RM50 dan sebagainya. Saya kira itu dapat lagi merangsanglah lagi transaksi atas talian. Ini ia bukan bersifat sementara. Tidak. Sebab kita bercakap tentang trend pendigitalan dunia sebelum ini, menyaksikan mall terpaksa ditutup dan sebagainya, dan apatah lagi dengan sebelum ni orang tak boleh keluar. Dari segi pergerakan ekonomi ataupun pembelian physical shopping ni, adakah trend itu akan dilihat
Ni dan bagaimana dengan infrastruktur fizikal yang sedia ada ni? Adakah akan terkesan sebab ada satu trend baru? Ini kira macam satu kata norma yang barulah. Kalau sebagai peniaga, kalau dulu kita ada kedai dan dalam keadaan semasa ni tak bolehlah kita nak kekal dalam strategi yang sama juga. Kita kena ambil kira faktor online dan sebagainya kerana demografi itu dah berubah. Gen Y, Gen Z dan sebagainya mereka cenderung untuk menggunakan online dan ini sebagai peniaga untuk kekal relevan, untuk kekal mendapat keuntungan yang baik. Nak tak nak kena menceburkan diri kan juga dalam perniagaan atas online ni, tapi perlu ada latihan. Dan saya kira kerajaan telah memperkenalkan pelbagai matching grant dan sebagainya. So saya kira itu satu langkah yang tepatlah. Cuma saya kira perlu ada lebih promosi yang lebih supaya banyak peniaga-peniaga mainstream atau peniaga arus perdana ni cakna dengan peluang-peluang ini untuk mereka mentransformasikan perniagaan mereka. Dan pekerja gig ekonomi pun saya tengok di kebajikannya dipelihara. Yang mana digalakkan platform gig ekonomi ini untuk mencarum dalam KWSP, mencarum. So itu satu tindakan yang baguslah. Maksudnya pekerja itu tadi bukan setakat mendapat pendapatan tambahan ataupun menjadi full time job dalam gig ekonomi, tetapi kebajikannya ataupun situasi mereka apabila mereka menua nanti pun diambil kira. So satu pendekatannya agak holistik lah. Sektor yang semakin pelbagai, semakin kecil dan ini menjadi cabaran Dr. Madeline kepada kerajaan untuk mengurus dan mengendalikan. Jadi bagaimana untuk dipastikan dengan plan yang ada, dengan peruntukan dan insentif pendidikan ini dapat dikawal selia dengan baik dan tidak duit itu tak ke tempat yang tak sepatutnya dan ataupun tak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Okey, satu daripada pembelajaran, bukan je satu, few pembelajaran daripada biasa je bila berlakunya krisis. Kalau kita lihat krisis 2008-2009 yang muncul, Airbnb, new opportunities yang kita tak pernah terfikir, Grab dan sebagainya. So ramai yang berkata, kita tunggu aja yang ni pasti akan muncul satu peluang yang baru, akan lahir model ekonomi baru ataupun yang baru. Okey. Nah, balik kepada cerita tadi, saya satu perkara yang saya masih lagi walaupun saya sangat teruja dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dari segi menyelesaikan masalah tiga tadilah, dari segi rakyat, perniagaan dan ekonomi. Saya satu lagi yang bahagian ekonomi itu yang masih saya sebagai seorang yang mengkaji ekonomi, saya masih lagi merasa agak terkilan lah. Sebab bagi saya, struktur ekonomi kita saya rasa masih lagi tak banyak berubah. Kita masih lagi saya ingin melihat contohnya the concept of governance kita mesti diperkukuhkan. Ekonomi kita tidak boleh lagi macam sekarang, kita masih lagi bergantung pada yang tipikal lah, it's either agriculture ataupun manufacturing ataupun services. Kita perlu bertukar, kita kena banyak because what is happening now apa yang berlaku sekarang, dia membuka peluang kepada kita untuk mengubah struktur ekonomi kita supaya satu, kita tidak lagi bergantung pada buruh asing. Tadi disebut tentang sebab struktur ekonomi kita dah apa krisis dah. Itu isu yang masih kita tak boleh selesai. You bayangkan pekerja asing bukan main ramai. And yet our student yang graduate daripada IPTS masih lagi kadar pengangguran kadar pengangguran graduan yang sangat tinggi. Jadi maknanya struktur ekonomi kita masih tak banyak berubah. So jadi saya melihat kalaulah boleh dengan nanti mungkin plan pemulihan yang lama yang akan panjang tu, kita perlu menangani isu-isu ini. And then isu tadi disebut tanya tentang urus takbir. Bagi saya urus takbir is a really big thing. Governance in terms of dari segi urus niaga pun perlu ada good governance. Sebab sekarang macam satu isu yang penting yang kita kena uruskan sekarang ialah kita tidak ada lagi undang-undang. Bagaimana berkaitan dengan COVID, there's nothing much you can do. Kalau tiba-tiba ada berlawanan atau bertentangan dengan norma-norma, and then kita nak tangkap dia ke kita nak bawa ke mahkamah. We don't have the law right now. I think kerajaan dalam proses tu. So bagi saya urus takbir dari segi governance tu maknanya bagaimana kita nak mengurus, sebab kita like you say banyak, Malaysia ni antara negara yang paling banyak sekali bantuan, banyak sekali kalau nak menyelesaikan masalah kemiskinan, agensi yang terlibat, banyak pembangunan kawasan ramai yang terlibat dan sebagainya. Tapi kita melihat impaknya tu kan agak masih lagi cair lah. Maknanya kita belum lagi dapat di mana kita wujudkan satu kelas. Kita mungkin dapat membangunkan
1 or 2 millionaires. But what we want is a group of middle class, upper middle class. So sekarang yang saya khawatir, yang B40 ni dah makin bertambah. Besar kemungkinan, bukan, saya menjangka je lah. Saya belum ada data keluar daripada DOSM lagi. Sebab dulu, saya rasa 5 hingga 10 tahun yang lepas, penekanan banyak diberikan terhadap developing the middle class. Okay, that's why pendidikan itu sangat penting. Tapi bila berlaku krisis begini, jumlah yang ada tu sudah makin ramai, dah jatuh ke dalam kategori B40. Yeah. So M40 makin kempis. So nanti kita akan dapat ramai yang dekat B40, kecil sangat dekat sini, and then atas tu dia orang tu tak berapa sangat terkesan lah. So yang kita nak ialah dia begini, kecil di bawah, B40 tu kecil, B10 lah ini kecil. Tapi sekarang saya khawatir dia akan bersifat piramid yang really begini. So B40 ramai, M40 sikit, dan atas tu pun sikit. So itulah. Doktor, saya tertarik dengan keterkilanan sedikit, Doktor, tentang struktur ekonomi yang dilihat sama. Kerajaan sebelum ini juga ada bercerita tentang digitalisation, automation, betul. AI dan sebagainya. Malah ekonomi ataupun teknologi pertanian juga ingin dimajukan. Betul. Di mana yang tak kena? Adakah sokongan ataupun sambutan itu kurang ke? Dr. Hafazan barangkali boleh respon sikit. Sebab nak kata kita sedang bergerak seiring dengan dunia untuk pembaharuan teknologi ini untuk diaplikasikan kepada sektor-sektor yang dulu dilihat sebagai tradisional. Tapi macam tak bergerak ni kan? Komen sikit. Betul. Saya rasa kena lihat baliklah. Kalau sektor-sektor tradisi ni mungkin perlu diberi nafas baru mungkin. Contoh kalau kita lihat agro makanan. Negara kita ni sentiasalah mencatatkan defisit imbangan perdagangan dalam sektor agro makanan. Maksudnya kita banyak import barang makanan kita. Baik daging, sayur, bijirin dan sebagainya. Kalau kita lihat tahap sara diri, beras 70%. Maksudnya boleh kita hasilkan 70% tu dalam negara kita, 30% kena import. Cili paling mudahlah, 38% saja dia punya tahap sara diri. Selebihnya perlu diimport. Daging 22%. Selebihnya perlu diimport. Jadi saya rasa sektor-sektor tradisi ni perlu diberi nafas baru, dan kita seperti yang Alice sebutkan tadi kan, AI lah sebagainya. Mungkin kita boleh membuat satu orang kata tu pembaharuan ataupun menggunakan teknologi pertanian yang moden, yang menggunakan state of the art yang terbaru dan sebagainya. Jadi mungkinlah dapat menggalakkan ramai golongan muda untuk menceburkan diri dalam sektor agro makanan. Saya sendiri pun saya sangat berminat dalam bisnes cili ni. Saya melihat contoh teknik penanaman fertigasi cili. Itu konsep fertilizer dan irrigation secara serentak. Saya tengok dalam ni orang kata tu anecdotal evidence lah. Saya tengok dalam social media dan sebagainya. Sebanyak grup-grup yang telah dicipta dalam fertigasi cili ni, saya tengok ramai yang berjaya dan sebagainya. Kerana hasil yang dia dapat pungut daripada fertigasi cili ni sangat tinggi. Dan disebabkan tidak cukupnya cili tadi saya sebutkan itu, permintaan yang tinggi dan sebagainya, saya tak boleh bayangkanlah kalau rakyat Malaysia tak makan cili. Nasi lemak, tak ada sambal. Tak mungkin rasanya kan. Jadi business case untuk cili itu memang ada. Cuma saya rasa perlu dikomersialkan. Mungkin dari segi sudut teknologi, bagaimana hasil cili, ni contoh cili lah, mungkin boleh diaplikasikan kepada sektor yang lain. Bagaimana nak menghasilkan hasil yield yang tinggi, kemudian dah dapat hasil, nak memasarkannya pula. Maksudnya kita perlu memahami rantaian perniagaan. Betul, nak daripada farm gate tu nak sampai ke bisnes. Tu perlu ada caputan kerajaan, mungkin agensi seperti Fama perlu mainkan peranan. Perkara itu yang perlu dihebahkan dengan lebih sebab kita ada kumpulan-kumpulan setakat ini kelompok kecil lah. Mungkin dapat diperbesarkan, diperluaskan lagi pengetahuan itu. Kita ada 1 minit sikit. Okey, Dr. Madeline, sikitlah rumusan daripada situasi kita hadapi ini dari segi ekonomi. Okey, apa yang saya harapkan ialah kerajaan telah melakukan apa yang perlu dia lakukan dengan sumber yang ada dan sebagainya. Bagi saya sekarang rakyat sekarang kita yang menjadi frontliner. Bukan lagi menjadi, kalau dulu kita melihat para PDRM, para doktor dan sebagainya, mereka itu berdiri di hadapan. Sekarang dalam fasa pemulihan ekonomi semula ni, kita melihat sekarang itu adalah tanggungjawab kita.
kita. Betul. Tanggungjawab kita sebagai pengguna, tanggungjawab kita sebagai pengeluar dan lebih lagi kita sebagai rakyat. Saya patriotisme saya sangat tinggi pada negara, sebab kalau nak beli tu belilah barang Malaysia lebih dulu ya. Walaupun kita bandingkan ada dua barangan, memanglah satu tu lebih menarik berbanding dengan lain, tapi bila you banding-bandingkan kan akhirnya sebenarnya taklah jauh sangat beza ya. Jangan kita terlalu gairah dengan brand dan sebagainya. Kita yang penting pertama sekali lah bagi saya kita bantu sesama sendirilah, iaitu bantulah negara kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Okey. Sikit daripada Dr. Hafizul Nizam. Saya rasa banyak disebutkan oleh Cik Dr. Madeline. Saya rasa yang paling penting sebagai pengguna, rancang keuangan sendiri. Kerajaan dah banyak menyediakan pelbagai bantuan, moratorium pinjaman lah, pengeluaran KWSP dan sebagainya. Rancang berapa nak simpan, berapa nak belanja. InsyaAllah rasanya terdapat orang kata tu kebahagiaan di sebalik situasi COVID ni. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjadi rakyat Malaysia yang matang dalam mengendalikan situasi ini. Saya tertarik jadi frontliner ya doktor ya. Kita dah jadi frontliner sekarang. Untuk menentukan masa depan ekonomi negara kita. Dr. Madeline, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dr. Hafizul Nizam, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dalam siaran lain. Saya berhenti di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.